pada setiap langkah kita menuju ke masjid, ianya menjadi pahala bagi kita, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, wa kullu khutwatin tamshiha biha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang kau gunakan untuk menuju ke masjid, ia dianggap sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bersyukur pada Allah, walaupun dalam keadaan kegelapan malam kita berjalan menuju ke masjid. Ingatlah, setiap mana kita datang pada waktu subuh ini, terdapat banyak sangat pahala-pahala yang Allah berikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain, kata Rasulullah, basyiril masyaina fi zulam, sampaikan kabar gembira kepada mereka yang mahu berjalan di dalam kegelapan malam, bin nurit tam yaumal qiyamah, yang mana Allah akan gantikan dengan cahaya yang atam, yang terang benderang, yang sempurna pada hari kiamat nantinya. Juga sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, mereka yang pergi solat subuh ini, lau ya'lamuna ma fihima, kalaulah tahu betapa besarnya pahala solat subuh dan isyak berjemaah, nescaya mereka akan datang walaupun terpaksa merangkak. Kalau kita ada satu pahala, kita nampak, wih, satu gaji, orang bagi kita gaji, bagi upah tu besar. Lepas tu orang tu kata, boleh, kalau awak nak duit 2 juta ringgit, awak kena merangkak 1 kilometer. Kira-kira ada yang sanggup tak? Jangankan merangkak kan, lari dengan laju pun orang banyak ikut, kan. Juga yang seterusnya dalam sebuah hadis yang lain, kata baginda SAW, barang siapa solat isyak, maka dia dapat pahala separuh qiyamul lail. Barang siapa solat subuh, dia dapat pahala qiyamul lail sempurna. So ini satu kelebihan yang banyak sangat di saat kita sekarang ni. Kita masih boleh solat yang selesa, ada aircon. Saya kalau dengar bunyi aircon kat sini ni teringat masa dekat Masjid Mekah. Kat Kaabah ni bunyi aircon tu macam tu juga, kuat. Kemudian ada bau bukhur pula ni. Oh, dah rasa macam kat Madinah Mekah dah ni. Jadi bila kita kalaulah saudara-saudara kita yang di Gaza saat ini sedang diuji dengan kesusahan, tuan-tuan, kita pun sebenarnya sedang diuji dengan kenikmatan. Nikmat yang Allah berikan sekarang ni, apa yang kamu gunakan? Dan alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini, pagi ini kita mulakan kehidupan kita dengan solat subuh berjemaah. InsyaAllah kita akan stay di masjid sampai pukul 7.15. Kenapa 7.15 Ustaz? Kerana dalam sebuah hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal ghadata fi jamaah, siapa solat subuh berjemaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, lalu thumma qa'ada yadhkurullah hatta yatlu'a asy-syams, sehinggalah matahari terbit. Fasalla fihi salatan, kemudian dia solat 2 rakaat, yang mana matahari terbit ini 15 minit selepas waktu syuruk. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah, dapat pahala umrah, dapat pahala haji sempurna dan sempurna. Syukur alhamdulillah kita masih ada masjid untuk beriktikaf. Saudara-saudara kita di Gaza, tuan-tuan, sekarang ini data menunjukkan 2/3 penduduk Gaza dah displaced, tak ada tempat tinggal. Kita masih ada rumah, masih ada toilet. Nak pergi toilet ni satu nikmat sebenarnya. Kalau dekat Gaza nak pergi toilet beratur 2 jam 3 jam baru boleh masuk tandas. Sebab tandas dah tak ada. 2/3 rumah tak ada dah. Hanya ada 1/3 seorang beratur. Itu pun bila pergi tandas, air tak ada, makanan tak ada, minyak tak ada. Elektrik dengan air ini fully control, dikuasai sepenuhnya oleh Israel. Jadi bila permulaan pertengahan pertama mereka tutup elektrik, masih boleh guna minyak. Bila guna minyak pula habis minyak tersebut. Akhirnya sekarang ini hospital-hospital dah tak mampu nak jana elektrik. Ada pesakit-pesakit ICU yang meninggal dunia. Kenapa? Kerana tak ada bantuan pernafasan, tak ada elektrik yang mencukupi. Dan yang terbunuh sekarang ini dicatatkan hampir 14.854. Itu dua hari data yang sebelum ini. Mungkin sekarang ini sebab selepas ceasefire tu mungkin kita kata 15.000 lah. Taruhlah 15.000 yang meninggal dunia. 14.854 lebih kurang dalam 15.000 orang.
15 orang ini tidak, 15.000 tidak termasuk 7.000 orang yang hilang, yang tertimbus di dalam bangunan yang mana dibom. 7.000 ni pula jadi hilang, tak tahu, masih belum lagi berjaya diselamatkan. Mungkin masih ada lagi saudara-saudara Gaza kita yang tertimbus di tanah, nak keluarkan tak boleh, tak ada alat. Kalau ada alat jentera pun minyak tak ada. Allahu Akbar. Jadi kalau kita lihat 15.000 orang ni tuan-tuan, 11.000 daripadanya data menunjukkan 6.000 ni wanita, 6.000 wanita yang terbunuh, 5.000 kanak-kanak yang terbunuh, lelaki hanya 4.000 lebih sahaja. Nak menunjukkan hampir 2/3 yang terbunuh daripada 15.000 orang ini wanita dan kanak-kanak. Ini satu kezaliman. Kalaulah mereka kata Israel, oh they have their right to defend themselves, mereka ada hak untuk mempertahankan diri, mereka ada hak untuk membalas balik, untuk melawan serangan Hamas. Contohlah kalau mereka nak kata ikut logik mereka sekalipun, apa kena mengena wanita dengan anak-anak sehingga 2/3, 11.000 daripada 15.000 yang terbunuh itu semuanya daripada kalangan wanita dan kanak-kanak. Adakah wanita tersebut Hamas? Adakah kanak-kanak tersebut Hamas? Tidak. Sebab itulah ianya disebut sebagai genocide, pembunuhan secara besar-besaran. Kamu membunuh orang yang tidak ada kena-mengenanya. Kamu hanya menjadikan ini sebagai lapik untuk kamu membunuh umat Islam, membunuh orang Palestin sebanyak-banyaknya. Waliyazubillah. Dan kini mereka dalam gencatan senjata. Gencatan senjata pun, itu pun mereka masih tembak-tembak lagi. Dia tak bunuh, tapi tembak kaki-kaki orang, masih lagi menyakiti orang. Waliyazubillah. Sedangkan umat Islam tuan-tuan, kalaulah baginda sallallahu alaihi wasallam utus pasukan berperang dalam perang Mu'tah, Rasulullah nak utus, Rasulullah kata apa dalam peperangan ni? Jangan bunuh wanita, jangan bunuh kanak-kanak. Ini adab dalam peperangan waktu nak berperang. Kemudian apa? Jangan bunuh orang yang berusia, orang tua jangan berusia. Jangan hancurkan bangunan, bangunan pun tak boleh hancurkan. Jangan potong pokok, pokok pun tak boleh nak dihancurkan tuan-tuan. Lihat, lalu habis tu nak perang dengan siapa? Peranglah orang yang memerangi kalian. Maksudnya adab dalam Islam pun, kalau berperang pun kita memerangi orang yang memerangi sahaja, orang yang nak membunuh kita sahaja. Lebih daripada itu tak boleh. Tapi kita lihat apa yang berlaku di Gaza. Kanak-kanak dibunuh, wanita dibunuh, orang berusia dibunuh, bangunan dihancurkan, apatah lagi pokok-pokok, jalan-jalan raya, habis semua ini jauh sekali. Lalu mudah-mudahnya mereka mengatakan, oh Islam ekstremis, oh Islam terorisme. Walhal kalau kita lihat siapa yang sebenarnya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, siapa yang berlaku, siapa yang berperang? Bukan umat Islam. Tetapi itulah kita katakan bagaimana media ini berjaya meracuni pemikiran sebahagian anak-anak kita. Sebahagian bukan sahaja anak kita, kita sendiri pun boleh. Ada yang kata, oh itu bukan salah kita, bukan salah Gaza, itu salah mereka, mereka yang begini, yang cari pasal dan sebagainya. Waliyazubillah. InsyaAllah mudah-mudahan mereka ini semuanya mati syahid tuan-tuan. Kerana dalam sebuah hadis baginda SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, wa ma ta'udduna syahadah, kalian ini menyangka pahala syahid ini untuk siapa? Siapakah yang layak untuk dapat pahala mati syahid? Lalu sahabat kata, qalu al-qatlu fi sabilillah, wahai Rasulullah, yang terbunuh di jalan Allah itulah yang mati syahid. Kata Rasulullah, asyhadatu, sesungguhnya ada 7 jenis sab'un siwal qatl, 7 jenis mati syahid selain daripada hanya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-mat'un syahid, yang meninggal kerana penyakit taun, penyakit wabak. Contohnya mudah-mudahan mereka yang meninggal kerana penyakit COVID-19 syahid, mati syahid. Kemudian yang seterusnya antaranya al-mabtunu syahid, yang meninggal kerana penyakit perut. Ada orang disebab sakit perut, waliyazubillah, mungkin kanser ke apa, mati syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahid, dan orang yang mana dia penyakit ada dalam lambung dia sebab itu dia meninggal.
maka dia mati syahid. Wa sahibu tahtal hadmi, yang tertimbus bangunan. Contohnya bangunan tu tertimbus dia, dan ini berlaku dekat Gaza. Ramai yang meninggal ni bukan sebab terbunuh kena tembak, tapi sebab tertimbus bangunan dan sebagainya. Syahid, mati syahid. Wal hariqu syahid, yang terbakar pun mati syahid. Kena bom pun terbakar juga tuan-tuan, pun mati syahid. Wal ghariqu syahid, dan orang yang tenggelam pun mati lemas maksudnya, pun dapat pahala mati syahid. So orang-orang yang sebegini kita doakan mereka ujian mereka, dan kalaulah mereka bersabar, mereka dapat pahala. Di Gaza ujiannya begitu, di Malaysia pun ada ujiannya juga. Apa ujiannya ustaz? Kenapa Allah jadikan? Sebab segala sesuatu yang berlaku di muka bumi ini semuanya ada hikmahnya. Dalam arti kata, kalau kita lihat pada doa istiftah Rasulullah SAW apabila membaca istiftah, antara doa Rasulullah baca labbaika wa sa'daika wal khairu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Wahai Tuhan, segala kebaikan ini datang daripadamu, tetapi kejahatan, asyar, keburukan tidak dinisbahkan kepadamu ya Allah. Apa maksud Rasulullah kata kejahatan tidak dinisbahkan kepada Allah? Contohnya, Allah menciptakan syaitan. Lalu adakah kita kata, oh syaitan ini jahat, berarti Allah telah berbuat jahat kerana menciptakan syaitan? Waliyazubillah, bukan begitu. Contohlah kalau ada jiran kita, dia buat benda yang silap, buat yang jahat, dia langgar kereta kita, dia buat sesuatu benda yang tak baik, kita akan kata, kenapa awak buat jahat? Kenapa awak buat benda yang tak baik? Sekarang ini apa yang berlaku dekat Gaza, dan ia juga berlaku kerana qada dan qadarnya Allah. Adakah kita nak nisbahkan kejahatan ini kepada Allah? Tidak. Waliyazubillah. Wasyarru laisa ilaik. Kejahatan tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan qada dan qadar yang buruk, tidak dinisbahkan kepada Allah. Lalu kata ulama, apa maksud daripada hadis ini? Maksudnya apa yang berlaku di muka bumi ini, daripada keburukan, daripada kejahatan, Allah ciptakan syaitan, ada hikmahnya, ada yang Allah inginkan. Allah ciptakan syaitan untuk Allah uji kita, mampu tak kita melawan godaan syaitan. Dari situ kita dapat pahala. Apa yang berlaku di Gaza sekarang ini secara tidak langsung kerana kelemahan kita juga. Kalau kita lihat sekarang ni, kenapa negara-negara Arab, kenapa negara-negara tak berani nak masuk campur? Kita lihat daripada sudut kekuatan tentera kita juga. Kekuatan tentera kita katakan mereka ini disokong oleh negara-negara yang ada nuklear. Nuklear ni tuan-tuan lah yang menjadi sebab, bom nuklear ni yang menjadi sebab kenapa perang dunia kedua boleh habis. Dulu negara kita dijajah oleh Jepun, pernah dijajah oleh Jepun. Lalu Jepun ini dibom oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki. Bom hari pertama, bom hari-hari yang seterusnya. Cukup 2 kali bom saja 200,000 orang meninggal dunia. Lalu kata lagi, kalau kamu tidak menyerahkanlah, kami akan bom lagi yang kali ketiga. Nak menunjukkan mereka ni ada kekuatan, sehingga menyebabkan Jepun serah kalah. Akhirnya pasukan Jepun yang di tanah Melayu pun antara yang ditarik balik juga. Akhirnya mereka keluar daripada tanah kita. Apa yang nak ceritakan, pentingnya umat Islam perlu belajar, perlu ada ilmu, perlu pandai teknologi. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Persiapkan diri kamu dengan kekuatan, persiapkan diri kamu dengan tali-tali kuda. Apa maksud tali kuda? Zaman dulu perang pakai kuda. Zaman sekarang bukan kuda. Zaman sekarang kita kena pandai bagaimana nak buat kereta kebal. Kita kena pandai bagaimana nak menggunakan senjata perang. Kita kena pandai bagaimana nak menggunakan buat ilmu-ilmu ketenteraan ini. Untuk apa? Bukan untuk berperang, tetapi untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, mempertahankan agama Islam yang menjadi agama rasmi persekutuan. Inilah turhibu nabihi aduwallah, sehingga menyebabkan musuh-musuh Allah takut, sehingga tidak bermudah-mudahan untuk mengganggu kita.
Jadi pentingnya umat Islam ni untuk menjadi umat Islam yang bijak dan pandai. Ini perintah Allah. So belajar tinggi-tinggi. Kalau orang tanya, kenapa nak belajar tinggi-tinggi ustaz? Cukuplah SPM, lepas tu saya kerja ni. Kita ni belajar bukan sekadar untuk diri kita. Kita belajar ni untuk agama kita. Kita belajar ni untuk bangsa kita. Kita belajar ni untuk negara kita. Jadi pentingnya kita ni didik anak kita, didik keluarga kita. Ada duit lebih daripada kita menggunakan duit untuk berfoya-foya. Ini tadi yang disebutkan oleh imam. Kalau kita baca Quran tadi, dengar imam apa imam baca. Imam sebut wa ibadur rahman. Antara tanda-tanda orang yang beriman, kata dalam Al-Quran, allazina idza anfaqu, bila mereka membelanjakan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak membazir, wa lam yaqturu, tapi tidak kedekut juga. Ada suami ni dia kedekut, tak payahlah, kesian isteri. Ada suami pula membazir, ini pun tidak boleh. Islam kata wa kana baina dzalika qawama, yang mana berada di tengah-tengah. Tapi tengah-tengah ini disebut sebagai qawama. Qawam daripada kalimat qama yaqumu qiyam. Apa maksudnya? Maksudnya lurus, boleh berdiri. Arti kata belanjakan harta kita yang mana boleh memberikan impak pada negara kita, bangsa kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dan ini sebenarnya sangat jauh kalau kita bandingkan bagaimana kita dengan bangsa yang lain. Kalau kita lihat saudara-saudara kita daripada kalangan Chinese contohnya, mereka tak berkira untuk pendidikan. Anak mereka sanggup bayar kursus, tuition dan sebagainya. Memang kita tak payah susah-susah. Tengok sekolah. Kalau bandingkan sekolah-sekolah yang Cina ni, bagus dia punya ininya. Kita katakan infrastrukturnya, tempat sukan ada, mejanya selesa, airconnya ada. Mereka sangat memperhatikan pendidikan. Dan ini kita ni, kalau boleh kita, Allah rezekikan kita duit yang banyak, harta yang banyak, mungkin kita boleh pergi ke sekolah-sekolah kita yang lalu. Kita tanya guru-guru kita yang dulu pernah mendidik kita, apa yang sekolah ni perlukan. Meja, kursi. Kadang-kadang bila kita tengok kursi tu, ada yang pernah dalam gambar kan, dia share, ini ni dulu dia datang nak pergi mengundi. Dia nak mengundi dekat sekolah-sekolah. Dia kata ini kursi dulu masa dia sekolah rendah, masih ada lagi sampai sekarang. Nak katanya masih lama, tapi kalau masih boleh dipakai tak salah lah dalam agama kita. Jadi inilah kita nak katakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku di Gaza ada 3 sebabnya tuan-tuan. Yang pertama, ujian bagi saudara-saudara kita di Gaza. Sekiranya mereka berjaya bersabar, mereka berjaya outcome dengan hasil yang baik, maka kalaulah mereka menang, alhamdulillah. Kalau mereka mati syahid, itu pun dapat pahala yang besar. Itu yang pertama, Allah nak uji kesabaran mereka. Yang kedua, Allah nak uji kita juga. Apa yang kita dah buat untuk saudara-saudara kita di Gaza. Dalam sebuah hadis, baginda SAW bersabda, mathalul mu'minina fi tawadduhim, perumpamaan orang yang beriman kepada orang beriman yang lain, saudaranya yang lain, seperti satu tubuh badan. Kata Rasulullah, idza ishtaka minhu udwun, kalau satu tubuh badan ni, kalau satu tubuh badan sakit, sepatutnya satu tubuh badan semuanya tada'alahu bil humma was sahar, sepatutnya demam, sepatutnya tak boleh tidur malam. Ini iman yang sempurna. Ujian Allah nak uji bagi kita ni. Sekarang ni aku uji tubuh badan engkau yang lain, aku uji saudara-saudara engkau yang lain. Adakah engkau sampai demam? Kita ni sampai demam tak memikirkan saudara kita di Palestin. Bil humma was sahar, kita ni sampai boleh tak tidur malam tak kalau memikirkan saudara-saudara kita di Palestin. Itu iman yang sempurna. Kalau pepatah Melayu mengatakan, cubit paha kanan, paha kiri terasa. Tapi Islam, agama kita kata tak, keimanan yang sempurna lebih daripada itu. Cubit paha kanan, satu tubuh badan tak boleh tidur malam, satu tubuh badan demam. Inilah keimanan yang sempurna. Jadi bila kita makan, nanti balik sarapan, tengah makan sedap-sedap ni, ingat ada saudara kita yang makan pun tak dapat. Ada yang sampai seminggu tak dapat makan daging, makan roti sahaja. Masuk tandas dalam keadaan selesa. Fikirkan, ada orang nak masuk tandas beratur 2 jam 3 jam.
dapat tidur dengan selesa, boleh baring, boleh buka aircon. Fikirkan saudara kita, jangankan nak buka aircon, buka kipas, jangankan nak kipas, tilam pun tak ada, tidur di tepi jalan. Allahu Akbar. Jadi Allah nak menguji keimanan kita. Apa yang kita dah buat? Adakah kita telah memberikan tekanan boikot kepada mereka? Adakah telah kita memberikan doa kepada mereka? Alhamdulillah, imam bacakan doa qunut nazilah. Kemudian adakah telah, kalau seandainya ustaz, saya ni tak mampu nak buat apa, sekurang-kurangnya kita share, kita sebarkan maklumat apa yang berlaku saudara kita di sana, sehingga saudara-saudara kita yang di Malaysia ini cakna, tahu apa yang berlaku. Ada yang terbunuh, ada kanak-kanak yang tak bersalah. Dia kata, saya sedang tidur di rumah, tiba-tiba rumah kami dibom, sekolah dihancurkan. Allahu Akbar. Jadi ini ujian bagi golongan yang kedua, iaitu kita semuanya. Ada ujian bagi golongan yang ketiga, iaitu golongan yang menzalimi orang-orang yang di Gaza ini, yang berbuat jahat terhadap orang-orang di Gaza ini. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum." Janganlah kalian menyangka orang-orang yang kami berikan tempoh tangguh. Allah, kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala kalau nak hancurkan Israel itu dalam sekelip mata, boleh. Tetapi semakin hari tambahan yang Allah berikan masa mereka, innama numli lahum liyazdadu ithma. Kami ni uji mereka untuk apa? Untuk mereka, kami tangguhkan masa bagi mereka untuk Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi azab pada mereka. So semakin hari semakin banyak dosa mereka, semakin banyak azab mereka yang mereka dapatkan. Sebab kalau kita lihat pada ayat pertama turunnya jihad, kalaulah orang tanya, ustaz, apa ayat pertama turunnya dibolehkan untuk berperang? Antara pandangan ulama dalam tafsir Ibn Kathir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Diizinkan bagi orang-orang yang dizalimi, yang diperangi, untuk kembali perang. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah kalau nak bagi mereka menang, tak payah perang pun boleh. Kalau Allah nak bagi umat Islam menang, tak payah melawan pun boleh. Tetapi kata dalam ayat ini, perintah pertama berjihad ketika Rasulullah dikeluarkan daripada Mekah. Kemudian Allah kata, Allah izinkan bagi yang dizalimi, bagi yang diperangi, untuk kembali memerangi mereka. Dan Allah mampu untuk membantu mereka. Tapi kata ulama, sebab Allah nak bagi pahala jihad, Allah nak bagi pahala untuk kita ini mempertahankan agama kita, tanah air kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, man qutila duna ahlihi, siapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarganya, syahid. Siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, syahid. Siapa yang terbunuh kerana mempertahankan dirinya, syahid. Nak menunjukkan bahawasanya ini pahala yang Allah nak berikan. Dunia adalah darul bala. Dunia ini adalah tempat ujian. This is our exam. Tempat untuk kita periksa. Hasilnya nanti di hari akhirat. Maka dari situlah Allah berikan kesusahan, obstacles, beberapa ujian untuk melihat bagaimana tindak balas kita. Adakah kita ini hanya berdiam diri, ataupun kita menyuarakan, ataupun kita usaha sebaik mungkin. Baik, itu sedikit mukaddimah. Baru mukaddimah tuan-tuan, belum masuk kelas lagi. Baru mukaddimah yang sekarang ini insya-Allah berbaki dalam setengah jam lagi. Sekarang saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama membuka muka surat 235. Boleh buka Al-Quran muka surat 235, di mana ia merupakan kita insya-Allah hari ini kita akan mula membaca surah Yusuf. Kita akan belajar berkenaan dengan surah Yusuf 235. Baik, 235 kita mulakan. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf. Yusuf ini siapa tuan-tuan? Disebutkan Al-Karim. Kata Rasulullah, Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim. Mulia, anak kepada yang mulia, anak kepada yang mulia, anak kepada yang mulia. Disebutkan Nabi Yusuf ni nasabnya ni nasab yang paling terbaik. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah ada orang kata, nasab aku ni baik. Ada orang kata dekat Umar bin Khattab.
Dia kata aku ni bagus. Kadang-kadang ada orang berbangga, aku ni darah bangsawan, aku ini keturunan dan sebagainya. Dia berbangga. Lalu Umar bin Khattab tegur. Orang kata tak, ada nasab yang lebih baik lagi daripada engkau, iaitu Al-Karim Ibnul Karim, iaitu Yusuf anak kepada Yaqub, Nabi Yaqub anak kepada Nabi Ishaq, Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim. Jadi keturunan anak ayah, datuk, moyang ini semuanya adalah Nabi. Baik, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Lam ni dibaca dengan 6 harakat. Jadi alif lam ra ini disebut sebagai fawatihus suwar. Fawatihus suwar bermaksud ayat pemula, pembuka. Dan tak ada yang tahu maknanya. Tidak ada yang tahu maknanya, tetapi antara hikmah yang ulama sebutkan, huruf-huruf muqatta'ah ini juga membawa, selepas itu biasanya akan menyebutkan berkenaan dengan Al-Quran. Kan contohnya Yasin wal Quranul Hakim. Betul, berkenaan dengan Al-Quran, yang menunjukkan Al-Quran ini daripada huruf-huruf yang Yasin, huruf ya, huruf sin. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin, berkenaan dengan kitab juga. Berarti masih berkenaan dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran terdiri daripada huruf-huruf ini juga. Itu antara hikmah yang ulama sebutkan, tapi pada asasnya tak ada yang tahu maknanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga pernah dinamakan dengan nama Yasin, dengan Toha. Betul ke Ustaz? Biasa yang pernah berselawat kan, salatullah salamullah ala Yasin habibillah ala Toha, kan? Salawat dan salam ke atas Taha, salawat salam ke atas Yasin. Jadi Nabi Muhammad disebut dengan nama Yasin, disebut juga dengan nama Taha. Betul ke Ustaz? Ada satu riwayat, tetapi riwayat tersebut dhaif, riwayat tersebut lemah. Ibnu Qayyim rahimahullah melemahkan riwayat tersebut. Jadi beliau menyebutkan Yasin dengan Taha ini, riwayat untuk dinisbahkan kepada nama Rasulullah adalah lemah. Jadi Yasin dengan Taha kekal merupakan ayat-ayat daripada Al-Quran. Tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. So, untuk memahami Al-Quran, cara yang terbaik adalah perlu pandai bahasa Arab, perlu faham bahasa Arab. Kenapa? Sebab translation, tuan-tuan, terjemah ni dia tidak cukup untuk kita katakan memahami bahasa Arab dengan sempurna. Contoh tadi seperti saya sebutkan, alladzina idza anfaqu, bagi mereka yang infak kan, tidak membazir tetapi tidak bakhil, wa kana baina dzalika qawama, tak bakhil, tak membazir, tapi qawama, tetapi sederhana di tengah-tengah. Tapi adakah cukup terjemahan qawama itu sederhana? Adakah cukup qawama itu tengah-tengah? Tak cukup, sebab qawama daripada kalimat qama yaqumu, iaitu yang tegak, yang yang kita katakan boleh menghidupkan kita, arti kata yang bermanfaat. Jadi dia boleh diterjemah dengan banyak makna. Maksud dengan banyak makna ni yang mana kaya bahasa Arab ni. Oleh kerana itu tak boleh, kalau contohnya ada orang dia mudah-mudahan kan, dia kata apa ni, ajar kelas Arba'in Nawawi, 40 hadis Nabawi, di dalam apabila kementerian mengatakan kita nak ajar 40 hadis Nabawi, nak diterapkan di sekolah-sekolah, kemudian ada yang kata ini umat Islam kata disebutkan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Lalu akhirnya ada orang tiba-tiba kata, apa ni hadis ni kata aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Islam adalah Islam agama yang perang. Padahal umirtu an uqatil berbeza dengan aqtul. Uqatil memerangi orang yang memerangi kamu. Kalau kita diperangi, kita balas. Itu bukan maksudnya senang-senang perang, senang-senang bunuh, senang-senang jatuhkan nyawa, tumpahkan nyawa orang, tak. Tetapi bila kita diperangi, sebab itulah disebutkan kat sini kita turunkan Quran bahasa Arab agar kalian berakal. Jadi kalau adalah contohnya ustaz-ustaz, dia tafsir agak Al-Quran, dia guna ayat Quran, kemudian tiba-tiba kita perhatikan terjemahan dia salah atau ada something ini, kita tengok awak ni pandai tak bahasa Arab?
Tak perlu ustaz lah. Kalau ada orang tiba-tiba dia nak cakap pasal Quran, nak cakap, awak pandai tak bahasa Arab? Mungkin apa yang awak faham ni berbeza. Apa yang terjemahan awak ni, kerana la'allakum ta'qilun, berakal, menunjukkan pentingnya orang memahami bahasa Arab untuk apa kita katakan membaca Al-Quran, membaca hadis. So kalau orang kata, ustaz saya dah pencen ni, saya nak buat apa ustaz? Belajar bahasa Arab sehingga kita lebih menikmati. Kita boleh menikmati baca. Kalau bukan kita yang nak belajar Al-Quran ni, kalau bukan kita yang nak faham Al-Quran ni, kalau bukan kita yang nak berakal dengan Al-Quran ini, nak harapkan siapa lagi tuan-tuan? Kalau bukan umat Islam, nak harapkan umat siapa? Maka pentingnya kita berusaha untuk belajar bahasa Arab. Tapi ustaz, saya dah cuba dah, tak dapat ustaz, dah belajar dah, tak pandai juga. Tuan-tuan, Islam tidak melihat kepada result semata. Islam melihat kepada usaha. Pahala didapatkan, diberikan atas usaha. Contoh, ada 2 orang. Yang pertama baca Al-Quran, hari ni baca, malam hafal. Settle, 1 orang. Orang yang kedua, hari ni baca, esok baca, lusa baca, tulat baca. Baca berulang kali, kemudian lepas seminggu baru dia hafal Quran. Soalannya sekarang, siapa yang banyak dapat pahala? Yang kedua. Kenapa yang kedua dapat banyak pahala? Sebab usaha. Dan ini Al-Quran menyebutkan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Sa'a ni apa? Usaha. Kan kalau tawaf umrah tu ada tawaf sa'i. Sa'i ni maksudnya sa'a, berusaha, dia lari. Sa'i ni jauh tuan-tuan. Saya tak pasti. Saya rasa dalam sekali jalan tu mungkin dalam sekilo tu adalah. Agaknya lah, tapi memang jauh lah. Jalan balik kan? Sa'i maka usaha. Jadi Islam melihat kepada usaha. Belajar bahasa Arab, usaha pandai bahasa Arab, walaupun nanti resultnya tak pandai bahasa Arab lagi, masih lagi dapat pahala usaha di situ. Okey, seterusnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu ahsan, cerita yang qasas, terbaik. Ahsan daripada kalimah husn, yang terbaik. Jadi disebutkan kat sini ada 2. Semua dalam Al-Quran cerita-ceritanya cerita yang terbaik. Tapi ada pandangan kedua mengatakan kisah Nabi Yusuf juga disebut sebagai ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Kerana kata Ibnu Atha rahimahullah, ma sami'a ahadun suratu Yusuf, tidaklah seseorang itu mendengar kisah, membaca kisah Nabi Yusuf, illa mahzunun, orang-orang yang sedih kalau dengar kisah Nabi Yusuf, illa staraha alaiha, hatinya akan terang, hatinya akan tenang, dia akan rasa tenang, relax, kerana melihat bagaimana ujiannya Nabi Yusuf dan apa result yang terakhirnya. Baik, seterusnya, idh qala Yusufu li abi, ketika itu disebutkan umur Nabi Yusuf 12 tahun. Nabi Yusuf bermimpi, dia berkata kepada ayahnya, insyaAllah loceng dah berbunyi, bukan maksud kelas dah habis. Ini baru waktu syuruk. Waktu syuruk ni menunjukkan waktu solat subuh dah tamat. Siapa yang solat subuh lepas waktu syuruk ni, dah kira keluar daripada waktunya. 5, tapi kita tak boleh solat lagi. Tapi solat, kalau ustaz, habis tu kalau saya terbangun, bukan tak boleh solat lagi, maksudnya tak boleh solat sunat maksud saya. Idh qala Yusufu li abih, ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, masa tu Nabi Yusuf belum jadi nabi lagi, umur 12 tahun. Ya abati, wahai abah. Abah ini bahasa Arab. Jadi kalau orang panggil anak awak panggil awak apa? Anak saya panggil saya abah. Sebab apa? Al-Quran sebut abah. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, aku melihat ada 11 bintang, wasyamsa wal qamar, 1 bulan 1 matahari, ra'aituhum li sajidin, mereka semua ini sujud kepadaku. 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari. Jadi Nabi Yaqub ayahnya menafsirkan ini adalah anak-anaknya, dan itulah dirinya sendiri. Bintang merujuk kepada adik-beradiknya. Jadi Nabi Yusuf ni adik-beradiknya total 12 orang. 10 orang daripada isteri Nabi Yaqub yang pertama, yang bernama Lia. Nabi Yaqub berkahwin dengan Lia, lahir 10 anak. Kemudian Lia meninggal dunia, Nabi Yaqub berkahwin dengan wanita yang lain, ukhtu Lia, saudaranya Lia, iaitu namanya Ra'il.
Jadi daripada Ru'ailah ini lahir dua anak yang masih kecil, bangsulah kita katakan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf dan Bunyamin ini merupakan anak daripada isteri yang kedua, daripada isteri yang kedua yang merupakan kita katakan bongsu. Dan bongsu ni biasalah disayangi oleh ayahnya lebih. Kan kita kadang-kadang kalau anak-anak yang sulung ni, mesti siapa yang ada anak atau siapa yang ada adik-beradik, kadang-kadang kita ni tak puas hati dengan adik bongsu kita. Bukan tak puas hati lah, kita kata ayah seronok betul adik bongsu ni kan, sebab dia yang paling kecil. Masa tu ayah kita mungkin ialah alhamdulillah rezeki lebih. Jadi kalau ke mana-mana tu adik kita lah yang ikut ayah kita. Pergi ke sana, pergi ke sini, dia dapat special treatment. Biasanya begitu. Qala ya bunayya, lalu kata Nabi Yaqub kepada anak dia, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan mimpi engkau ini kepada saudara-saudara engkau. Nanti mereka ni akan yakidu laka kaida, mereka akan rasa hasad. Mereka akan ada buat satu tipu muslihat untuk binasakan engkau. Dan ingat, syaitan ni lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuan-tuan, kita kena letak dalam mindset kita, syaitan ni musuh. Syaitan ni musuh, dan musuh ni kita perlu berperang dengan dia, bukan kawan. Dan kemudian yang keduanya, kita ni tak perlulah kita ni macam kita nak katakan, ada orang kata, oh Ustaz, saya yakin kalau saya masuk disko, iman saya tak akan berkurang. Ada orang dia macam nak menantang syaitan. Dia kata, tak apa Ustaz, saya ni boleh kontrol diri saya. Setakat duduk berkhaluat dengan orang yang bukan mahram, iman saya kuat lagi Ustaz. Dia macam dia rasa syaitan ni dia boleh lawan godaan syaitan. Padahal kita ni diperintahkan untuk memohon perlindungan daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Setiap perkara kalau kita lihat disunnahkan untuk memohon perlindungan daripada syaitan. Turun kalau tinggal dekat rumah, man nazala manzilan, dalam sebuah hadis, siapa yang masuk rumah, stay dekat dalam rumah atau dekat R&R, dekat hotel ke apa, baca isti'adzah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Buat benda yang lain, isti'adzah. Baca Al-Quran pun, Al-Quran ni benda yang mulia tuan-tuan. Itu pun digalakkan, disunahkan untuk mohon perlindungan daripada syaitan. Kita nak buat benda baik ni, baca Quran, kenapa nak mohon perlindungan daripada syaitan pula? Nak kata kalau buat benda yang baik pun kita ni kena berhati-hati daripada godaan syaitan, sehingga kena baca isti'adzah. Apalagi kalau seandainya kita ni nak test iman kita, pergi masuk disko, pergi minum, apa kata Ustaz, apa salahnya saya girlfriend, saya dating dengan girlfriend saya yang belum kahwin lagi. Ada orang ni dia dengan girlfriend dia belum kahwin, pergi keluar, pergi kata aku ni orang beriman, aku tahulah mana batas halal, mana batas haram. Kita kata tak, engkau telah syaitan tu hidup lagi lama daripada engkau. Engkau tu baru umur 20 tahun, 30 tahun. Syaitan tu dah beribu-ribu tahun dah. Mungkin dia akan bagi sikit-sikit. Mungkin awal-awal sentuh tangan sahaja, lepas sentuh tangan, mungkin lepas tu duduk sebelah-sebelah, mungkin lepas tu tengok panggung wayang bersama, mungkin selepas itu. Jadi ada mukaddimat dia. Sebab tu syaitan ni kata kalau dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut langkah syaitan. Syaitan tak suruh terus buat zina, tapi syaitan bagi sikit cara-cara dia, tengok benda yang tak baik. Kan? Contoh, kita bagi handphone dekat anak kita, lepas tu kita kata tak apa, saya tahu anak saya ni baik, saya tak risau dengan dia. Jangan tuan-tuan, jangankan agama kita, pakar-pakar parenting Eropah pun kata, kalau boleh orang-orang barat pun kata, anak ni jangan bagi handphone, usaha. Dan yang lain pun kita kena faham lah. Kalau tengok satu video, ada CEO TikTok tuan-tuan, anak dia umur belasan tahun pun dia tak bagi tengok TikTok. Itu anak dia tu, anak CEO TikTok tu, dia tak bagi. Boleh tengok kat YouTube interview CEO TikTok tu, anak kau umur berapa? Umur ke dalam, ada yang 6, ada yang 12 tahun. Kau bagi tengok TikTok tak? Diorang ada akaun TikTok tak? Dia kata tak ada. Itu budak-budak tuan-tuan. Jadi kita usahakan, kalau boleh, jangan kita kata anak kita ni. Sebab saya kadang-kadang takut lihat anak, semalam saya pergi
ada convocation anak saya umur 5 tahun 6 tahun, umur anak saya 5 tahun. Tengok budak sebelah, ada anak dia kecil lagi tuan-tuan, tengok TikTok ni kita tak boleh nak kontrol, dia kadang-kadang naik pop up apa. So benda-benda inilah yang perlu kita berhati-hati, dan itulah yang disebutkan kepada Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf, la taqsus ru'yak, jangan kau cerita mimpi ni kepada saudara kau. Ini menunjukkan bahawasanya walaupun satu nikmat ni asalnya kita kena cerita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Tuhanmu kamu kena cerita, bersyukur padanya. Maksud cerita ni apa? Tahaddus dengan nikmat. Bagi tahu dengan isteri kita kan, alhamdulillah, syukur, saya alhamdulillah. Kita kenapa kita digalakkan untuk menceritakan nikmat kita dekat sini? Pertama adalah asalnya adalah untuk memberikan bahawasanya semua yang aku dapat ini adalah kerana Allah. Nabi Sulaiman bagi tahu ini nikmat banyak ni, tapi apa? Hadza min fadli rabbi, ini semuanya daripada Allah. Bila kita disembahkan kepada Allah, tak jadi masalah. Ada dua syarat atau dua kategori yang mana kalau ada dua ni tak boleh cerita nikmat pada orang lain. Yang pertama, kalau seandainya melahirkan rasa bongkak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tafakhur bin ni'am. Kalau rasa sombong, macam Qarun, dia dapat nikmat, lepas tu dia kata, ini sebab aku. Dia bangga, oh saya belajar dekat Eropah, saya belajar dekat sini, saya belajar kat sini semuanya. Kalaulah dengan atas dasar sombong, tak nisbahkan nikmat tu pada Allah, maka ia adalah diharamkan. Contohlah, alhamdulillah tuan-tuan, saya belajar di Madinah dan saya dapat Allah rezekikan saya belajar di Madinah. Kalau saya ucap ni atas dasar, saya kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah izinkan saya untuk belajar di Madinah. Niatnya adalah nak nisbahkan kenikmatan ini pada Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, saya ada kereta, alhamdulillah saya ada rumah, alhamdulillah saya Allah bos baru bagi bonus, contohnya kan. Ini bukan, kalau nikmat untuk dasar kita nisbahkan ini pada Allah, bagus. Kalaulah sampai bawa pada kesombongan diri sendiri, saya dapat datuk, saya ni begini semuanya, kalau sampai sombong pada diri sendiri, tak boleh. Syarat yang kedua adalah jangan sampai menyebabkan orang lain iri hati, orang lain sakit hati dengan nikmat yang kita dapatkan. Dan ini yang dalam kisah Nabi Yusuf dan Yaqub. Nabi Yaqub kata, kau ada nikmat, aku tahu kau nak cerita ni sebagai syukur pada Allah, tapi jangan cerita, sebab boleh bawa hasad kepada adik-beradik engkau ini. Fayakidulah kaidah, dan syaitan ni dia akan gunakan ini untuk semakin menambah kebencian terhadap engkau. Jadi nak katakan, bila sampai kalau kita ni ada nikmat yang mana boleh bawa hasad dengki, elakkan. Dan sekarang ni tak perlu nak cerita pun. Duduk pakai Facebook, ambil gambar, posting, tak payah cerita. Tapi kalau kita tahu gambar ni boleh buat orang lain hasad dengki, elakkan. Seterusnya, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala Yaqub. Sambung pada ayat yang ke-7. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. 5 minit lagi. 3 minit lagi. Dan sesungguhnya pada Nabi Yusuf ini dan saudara-saudaranya ada ceritanya bagi orang yang bertanya. Siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi datang jumpa Rasulullah, sa'il, yang bersoal. Orang Yahudi tanya, wahai Muhammad, engkau ni kalau kau benar Nabi, ceritakan pasal Nabi Yusuf dan saudara dia. Kita tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan boleh cerita pasal Nabi Yusuf? Mungkin tuan akan buka internet, tengok kat Google, tengok dekat Google, telefon kawan ke apa, tanya, baca buku ke apa. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah al-ummi, an-nabi al-ummi, maksudnya nabi yang buta huruf pada awalnya. Kalaulah orang tanya, buta huruf ni bukan ke sifat yang tercela? Kalau contoh ada orang kata kan, saya nak jadi buta huruf. Kenapa? Sebab Nabi pun buta huruf juga. Contohlah kalau dia nak kata gitu, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama'. Adakah Rasulullah buta huruf atau tidak? Cuma kata ulama' antara hikmah kenapa Baginda sallallahu alaihi wasallam masa itu, masa awal-awal itu, apa kita katakan, tidak pandai membaca. Tapi bukan tidak pandai baca maksudnya tidak pandai bercakap kan? Rasulullah pandai.
Rasulullah dididik, ditarbiah di satu tempat, iaitu di kawasan Bani Sa'ad, di luar perkampungan, yang mana bahasa Arab Rasulullah fasih, yang mana baginda SAW. Cumanya sehingga orang ni dia tak boleh nak attack Rasulullah. Diorang tak boleh nak kata, Rasulullah kau ambil daripada buku sekian kan, kau ambil daripada buku sekian kan. Tak, sebab Rasulullah SAW ketika itu masih belum pandai membaca, sehingga orang tak boleh nak kata Rasulullah. Macam kalau contohnya, Ustaz baca daripada mana? Saya baca daripada buku, saya pandai baca. Tapi kalau orang tanya, Rasulullah tahu daripada mana kisah ni? Kerana ketika itu Rasulullah SAW di awal-awalnya, sebagian para ulama yang mengatakan Rasulullah adalah buta huruf, melihat daripada ini justru satu kemuliaan, di mana apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan nukilan daripada buku-buku, bukan daripada kisah-kisah dongeng semata, tidak. Jadi sa'il, orang bertanya pada Rasulullah. Dan Rasulullah tak tanya zaman dulu, baginda SAW zaman dulu tak ada internet, tak ada Google. So cerita Rasulullah yang Rasulullah sampaikan ini adalah datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan-buatan, bukan nukilan-nukilan. So di situ menambah keyakinan kita lagi tuan-tuan, bahawasanya ini benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sumber netizen, bukan cerita-cerita, tidak. Jadi orang Yahudi bertanya, maka idqalu, maka baginda SAW pun menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah. Jadi 10 saudaranya Nabi Yusuf daripada isteri yang pertama, mereka ni sakit hati dengan Nabi Yusuf. Sebab apa? Dia kata ahabbu ila abina, ayah kami ni lebih sayang dengan Yusuf, lebih sayang dengan Bunyamin, akhuhu, daripada kami 10 ni. Wa nahnu usbah, padahal kita kan adik-beradik. Inna abana la fi dhalalim mubin, sesungguhnya ayah kami ni sesat. Kadang-kadang tuan-tuan, adik-beradik ni kalau dah saling benci-membenci, itu lebih gaduhnya lagi teruk daripada kawan dengan kawan. Sebab besi ni, kalau saya ingat lagi lah, Syekh saya kata, besi dengan besi ni, kalaulah dia bergeser, besi-besi ni, dia punya percikan api tu lagi kuat daripada besi dengan getah ke, besi dengan plastik ke. Jadi maksudnya sebab adik-beradik ni dia lebih rapat. Jadi bila bergaduh, contohnya waliyazubillah, bergaduh pasal harta pusaka, pasal bab tanah, pasal mungkin benda yang simple saja. Jadi pentinglah seorang ayah, seorang ibu, kita ni kena cuba buat adil yang terbaik kepada semua anak-anak kita. Tapi kadang-kadang berkenaan dengan kasih sayang ini adalah benda yang mana hati. Jadi pernah dalam sebuah hadis disebutkan, baginda sallallahu alaihi wasallam berlaku adil kepada isteri-isterinya. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, aku telah berusaha apa yang aku mampu, maka janganlah engkau mencelaku, maksudnya janganlah kau menghukumku atas dasar apa yang fima la amlik, apa yang aku tak mampu. Apa yang Rasulullah mampu, Rasulullah buat adil kepada semuanya. Apa yang Rasulullah tak mampu, kecintaan Rasulullah kepada Aisyah, isteri Rasulullah, melebihi kepada isteri-isteri Rasulullah yang lain. Dan ini berkenaan dengan hati. Jadi mungkin inilah yang berlaku. Nabi Yaqub alaihissalam sayang semua anak-anak dia, tapi bab berkenaan dengan hati ni, mungkinlah adik-beradiknya ni melihat ayahnya terlalu mendahulukan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kita tutup dengan uqtulu yusufa awitrahu, ayat ke-9. Akhirnya adik-beradik dia kata, ayah, baiklah kita ni bunuh Nabi Yusuf, awitrahuhu arda yakhlu wajhu, ataupun kita buang dia jauh-jauh sehingga jauh daripada ayah kita, wajha abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin, sehingga lepas tu kalian menjadi orang-orang yang saleh. Ini syaitan punya style. Syaitan dalam menghasut, dia akan kata gini, engkau buatlah jahat, nanti lepas tu bertaubatlah. Engkau masuklah disko, lepas tu nanti kau dekat akhir-akhir nak pencen, nanti rajinlah pergi masjid, kan? Dah tua-tua nanti pergilah masjid. Sama lah juga, kau bunuh je Nabi Yusuf, nanti lepas tu takunu qauman salih, takun min ba'dihi qauman salih, lepas tu kau berjadilah taubat, kau jadilah orang yang saleh. Waliyazubillah. Jadi ini antara godaan syaitan, dan insyaAllah nanti kita akan detailkan lagi pada kelas seterusnya. Terima kasih dan tahniah tuan-tuan, masih kekal daripada gelap tadi sampai matahari dah terbit dah.
mudah-mudahan kita sama-sama lepas ni kita solat 2 rakaat, kita berdoa pada Allah untuk saudara-saudara kita juga di Gaza, dan mudah-mudahan Allah rezekikan kita pahala haji dan umrah sempurna. Baik, kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, wa nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawassul dengan nama-nama-Mu yang mulia, dengan sifat-sifat-Mu yang agung. Ya Allah, kami bertawassul dengan amalan saleh yang kami harapkan kami lakukan pada pagi ini dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami di Gaza, bantulah saudara-saudara kami di Palestin, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabika ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khair khalqi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.